Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi alhamdulillah bersama kita pada hari ini untuk subjek Hifzul Quran untuk menengah atas tingkatan 4. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan surah An-Naml, yang mana surah An-Naml juga dipenuhi dengan kisah Nabi Sulaiman AS. Jadi sebelum saya meneruskan kepada surah An-Naml ni, izinkan saya terlebih dahulu menerangkan sedikit berkaitan dengan sukatan untuk Hifzul Quran tingkatan 3 dan tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk peringkat menengah atas ni. Okey, tingkatan 4 dan tingkatan 5 ini merangkumi juzuk 19 dan hingga juzuk 29, yang mana dalam subjek ini murid perlu menguasai dua objek yang utama, iaitu yang pertama sekali mi'yar hafazan. Murid perlu membaca ayat Al-Quran dengan baik mengikut bacaan tadwir, yang mana dengan memelihara hukum tajwid, yang mana memberi fokus pada dengung, harakat mad, makhraj huruf dan juga sifat-sifat huruf. Dan mi'yar yang kedua, objektif yang kedua ialah murid perlu memahami intisari ayat-ayat hafazan, iaitu ayat hafazan yang mereka telah hafaz tadi, dengan mengenal pasti kalimah-kalimah pilihan, kalimah-kalimah mufradat yang baru mereka jumpa dalam hafazan, dan seterusnya mengeluarkan intisari ayat. Intisari ayat ialah kefahaman ayat, fikul ayat daripada ayat-ayat yang mereka hafal, yang mana terdiri daripada hukum hakam atau syarat ibadah, kisah-kisah para nabi atau umat terdahulu, dan seterusnya penciptaan langit dan bumi, sifat syurga dan neraka, dan yang terakhir sekali sifat-sifat Allah yang terdapat dalam ayat-ayat yang mereka hafal. Okay. Baik Ustaz, jadi itu antara perkara yang perlu diberi fokus oleh murid-murid kita. Tadi Ustaz, bacaan saya kan, surah An-Naml bermula ayat 17 sampailah ayat 19. Itu berkisah tentang apa Ustaz? Okey, kalau diikut di sana, surah An-Naml ni merupakan diberi nama berdasarkan pada kisah semut. Pada ayat yang dibacakan oleh Hakim sebentar tadi dengan bacaan subhanallah, semoga Allah berikan saya kelebihan Ustaz, seperti mana Allah bagi pada Hakim. Segarlah kita Ustaz. Yang mana daripada bacaan daripada situ, mana satu kisah di mana ketika satu peristiwa Nabi Sulaiman AS sedang balik bersama tentera-tenteranya, sedang melalui satu wadi. Satu wadi ni maknanya satu lembah. Yang mana di lembah tu terdapat sekumpulan semut. Okey. Jadi bila melihat tentera-tentera Nabi Sulaiman ni, maka berkatalah ratu pada semut ni, Namlah tadi. Namlatun, bukan Namlun Okey. Namlatun. Daripada ayat biasa kalau perasan Namlatun. Betul. Ini ayat ni menyatakan satu ilmu sains yang ni menyatakan bahawa semut ni diperintah oleh seorang ratu. Sehingga ada ulama mengatakan surah An-Naml ni merupakan kisah yang berisikan dua ratu. Satu ratu semut ni, dan satu lagi seorang ratu, yang mana saya akan terangkan kemudian. Dia kita surprise sikit. Okey. Yang mana di kisah tu, yang mana kita tahu antara mukjizat Nabi Sulaiman AS boleh memahami bahasa binatang. Betul. Jadi ketika mana dengar tu, Nabi Sulaiman terdengar. Namlah ni, ratu ni mengatakan pada tentera-tentera para rakyatnya, wahai semut-semut, sekalian semut, berlindunglah kamu. Kerana risau kamu akan dibinasakan atau terpijak oleh tentera-tentera ini. Apabila mendengar ayat ni, maka tersenyumlah Nabi Sulaiman. Subhanallah. Dia kata. Dan satu kelebihan Nabi Sulaiman ni, mana Allah juga seorang Nabi yang walaupun dia seorang hebat, tapi dia tetap humble. Tawaduk Ustaz Tawaduk. Tak bangga diri. Tak bangga diri. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, Alhamdulillah, bersyukur. Nabi Sulaiman bersyukur pada Allah SWT. Dan insyaAllah, kalau saya cerita habis nanti kan, habis mudah. Jadi insyaAllah kita akan sambung sebentar lagi. Jadi itu antara kelebihan Nabi Sulaiman, dia boleh faham bahasa binatang Ustaz. Baik. Jadi Ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh. Baik, kembali selepas ni pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM.